Assalamualaikum dan selamat datang ke dalam rancangan Usahawan hari ini. Sebelum itu, saya Dewi selaku pengacara rancangan USI. Rancangan ini adalah untuk memberi pendedahan tentang bidang keusahawanan dengan lebih dalam supaya seluruh rakyat Malaysia tahu lebih lanjut mengenai keusahawanan. Oleh itu, hari ini USI menjemput 3 usahawan yang berjaya dan tersohor untuk berkongsi pendapat dan pengetahuan mereka dalam bidang keusahawanan. Tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Cik Azura Balkis, yaitu pemilik syarikat Susu Segar Zura untuk segmen pertama ini. Assalamualaikum Cik Azura, apa kabar? Sehat? Waalaikumsalam Cik Dewi, Alhamdulillah sehat jadinya. Jadi, Cik Azura merupakan salah satu usahawan yang berjaya yang kami teringin nak jemput untuk memberi perkongsian dalam USI. Oleh itu, boleh tak Cik Azura terangkan apakah konsep dan definisi keusahawanan? Terima kasih kerana sudah sudi menjemput saya pada hari ini. Untuk soalan yang Cik Dewi ajukan, berdasarkan dari pengetahuan saya, definisi keusahawanan ialah individu yang menubuhkan atau menerajui sesebuah perniagaan sama ada secara berseorangan atau dalam kumpulan dan mengembangkan perniagaan mereka demi kemakmuran masyarakat dan negara. Marwan Ismail pernah merumuskan 4 konsep utama bagi keusahawanan. Yang pertama ialah dengan mencari peluang, iaitu mengenal pasti masalah yang berlaku dalam kalangan masyarakat dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Selain itu, inovasi sosial, iaitu satu aktiviti yang berinovatif dan baharu untuk memenuhi keperluan sosial masyarakat. Perniagaan sosial yang tidak berobjektifkan untuk memaksimumkan keuntungan juga merupakan salah satu daripada konsep utama keusahawanan. Yang terakhir ialah nilai sosial, iaitu satu usaha yang membawa kepada penambahbaikan keperluan asas manusia. Wah, penerangan yang amat mudah dipahami. Dengan ini, tamatlah segmen pertama kita. Terima kasih Cik Azura kerana sanggup meluangkan masa bersama dalam rancangan USI. Jumpa lagi. Sama-sama Cik Dewi, saya harap penerangan yang saya beri tadi menjawab persoalan Cik Dewi dan membantu penonton rancangan ini untuk memahami maksud keusahawanan. Baiklah, kita berehat sebentar dan kembali selepas ini. Kembali lagi bersama saya, pengacara USI, dan Datuk Timothy, yaitu usahawan kedua yang saya akan temu bual untuk hari ini. Selamat pagi, Datuk. Ya, selamat pagi juga, Cik Dewi. Kali ini, boleh tak Datuk berkongsi pendapat dengan penonton di rumah agar mereka lebih memahami konsep keusahawanan? Oke, terima kasih atas soalan yang telah diberikan oleh Cik Dewi, yaitu cara untuk lebih memahami konsep keusahawanan. Kepada mereka yang di luar sana, jika masih lagi sukar untuk memahami konsep keusahawanan setelah membaca teori-teori sedia ada, kita boleh mengambil contoh kerana setengah orang mereka memerlukan contoh agar mereka lebih senang untuk menangkap atau memahami perkara tersebut. Oke, saya boleh berikan contoh seperti peniaga. Peniaga, dia tidak membuat iklan dan kadang-kadang visi dan misi yang telah ditetapkan juga tidak jelas. Mereka sekadar ingin untuk menghabiskan barang niaga, mendapat keuntungan dan ulang balik perkara tersebut. Manakala usahawan pula mereka sanggup untuk membuat iklan supaya banyak lagi pelanggan boleh mengenali tentang peniaga mereka, lalu mereka pun boleh untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka seperti membuka cabangan baru. Dan itu adalah tips untuk kita lebih untuk memahami konsep keusahawanan. Jadi Datuk, apakah sumber-sumber keusahawanan? Oke, untuk sumber keusahawanan pula saya ada 4 komponen asas, yaitu modal, seperti modal keuangan untuk membayar sewa kilang ataupun membeli mesin-mesin lah contohnya. Contoh mesin dengan kilang ini patutlah bersesuaian dengan produk yang ingin kita hasilkan. Seterusnya adalah bahan mentah.
tidak guna juga kalau kita ada duit, tapi kita tidak sumber bahan mentah tersebut. Seterusnya, sumber manusia. Kita perlukan pekerja agar perniagaan kita sentiasa berjalan dengan lancar. Dan akhir sekali adalah maklumat ataupun ilmu pengetahuan untuk usahawan itu sendiri, untuk dia merancang dia punya perniagaan dan halat tujuan perniagaan, bagaimana untuk mengembangkan lagi perniagaan lah misalnya. Setiap poin sumber yang telah saya berikan adalah berkait. Dia tidak cakap setiap sumber adalah individu, tidak, semuanya adalah berkait. Terima kasih atas perkongsian, Dato', dan terima kasih juga, Dato', kerana telah bersetuju untuk berkongsi ilmu bersama-sama di segmen yang kedua ini. Iya, sama-sama Cik Dewi, dan terima kasih juga karena sudi mengundang saya. Baiklah, sebelum kita beralih ke segmen ketiga dengan usahawan terakhir kita pada hari ini, kita berehat sebentar. Jumpa lagi selepas ini. Kembali kita di rancangan Yes I bersama usahawan terakhir yang kita nantikan, yaitu Cik Elvia, pemilik syarikat E-Empire. Halo Cik Elvia, apa kabar? Hello, dan saya baik-baik saja. Memandangkan masyarakat sering tersilap mengenai peniaga dan usahawan, boleh tak Cik Elvia menerangkan perbezaan antara usahawan dan peniaga? Ya betul tu Cik Dewi, orang sering kali silap dengan peniaga dan usahawan. Perbezaan antara peniaga dan usahawan yang pertama ialah peniaga hanya menjalankan urusan jual beli, manakala usahawan mencipta atau mewujudkan barangan keluaran sendiri untuk dipasarkan kepada pengguna. Selain itu, peniaga hanya mementingkan keuntungan jangka masa yang pendek, tetapi usahawan mementingkan keuntungan jangka masa yang panjang. Seterusnya, fokus peniaga tertumpu kepada usaha untuk menambahkan keuntungan dari segi jualan, tetapi usahawan mementingkan kejayaan dan kepuasan bukanlah keuntungan dari segi jualan semata-mata. Akhir sekali, tidak seperti peniaga, usahawan mementingkan beberapa sifat tertentu dalam diri, yaitu pemikiran yang kreatif, inovatif, berpandangan jauh, bijak mengambil peluang, dan berani melakukan perubahan. Saya rasa sekian saja perbezaan dari segi umum yang penonton di rumah seharusnya tahu. Selepas ini, diharapkan tiada kekeliruan dalam kalangan masyarakat ya. Cik Elvia, apakah pula peranan usahawan? Salah satu peranan usahawan kepada masyarakat ialah mewujudkan peluang pekerjaan. Hal ini kerana wujudnya usahawan yang menghasilkan banyak idea dan projek baru. Mereka mampu menawarkan peluang pekerjaan kepada masyarakat. Hal ini dapat mengurangkan kadar pengangguran di negara kita. Selain itu, para usahawan yang berjaya juga boleh menjadi sumber inspirasi kepada masyarakat sekaligus menyebabkan mereka berazam untuk menjadi berjaya seperti para usahawan yang telah berjaya tersebut. Bukan itu saja, peranan usahawan kepada negara ialah membantu mengurangkan kebergantungan terhadap negara luar. Contohnya, kepelbagaian idea dan inovasi yang dirintis oleh usahawan, banyak produk tercipta dan industri dibangunkan untuk menghasilkan pelbagai jenis barangan dan perkhidmatan. Dengan ini, kadar barangan import dapat dikurangkan dan masyarakat Malaysia boleh menikmati produk tempatan. Itulah peranan-peranan bagi usahawan. Wah, penerangan yang amat jelas dari Cik Elvia ya, para penonton di rumah. Terima kasih Cik Elvia kerana sudi turut serta dalam rancangan USI dan berkongsi ilmu pengetahuan yang sangat berguna pada hari ini. Sama-sama dan terima kasih juga kerana telah menjemput saya. Saya berharap bahawa ilmu yang saya kongsikan jelas dan berguna untuk penonton-penonton USI. Baiklah, jumpa lagi Cik Elvia. Kini kita telah sampai ke hujung rancangan.
Berikut tadi adalah temu bual bersama usahawan tersohor untuk episod USI kali ini. Sebelum saya akhiri episod hari ini, kesimpulannya, jika Anda ingin memilih keusahawanan sebagai satu kerjaya, Anda haruslah mempunyai ilmu keusahawanan sebelum memulakan perniagaan, kerana ianya adalah penting dan proses pembelajaran perlu diteruskan walaupun sudah mempunyai pengalaman maupun kelulusan. Tambahan pula, Anda perlulah mempunyai persediaan diri secara mental dan fizikal kerana ia sangat penting bagi mendampingi pelbagai situasi sukar dan di luar jangkaan. Jangan terlalu selesa dan hanya mengikuti langkah dilakukan syarikat lain kerana cabaran dalam setiap perniagaan adalah berbeza. Ayat sekali, janganlah cepat berputus asa kerana kunci kejayaan sebuah perniagaan adalah tidak mudah putus asa. Sentiasa konsisten dan teruskan usaha walaupun terdapat pelbagai kemungkinan akan berlaku sepanjang proses membina bisnis berjaya. Sekian saja untuk episod kali ini. Jumpa lagi.